Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf sikit terlambat dalam live bagi siri pengajian kitab At-Taqriratus Saniyah fi Hali Alfaz Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun ataupun yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Hasan Muhammad Al-Mashad, itu mudaris bil Haram Al-Makki, itu guru ulama yang mengajar di Haram Al-Makki. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin, amin. Yang mana ini merupakan pertemuan kali pertama yang mana kitab At-Taqriratus Saniyah merupakan kitab yang mensyarahkan Manzumah Al-Baiquniyah, iaitu berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Maka dalam membicarakan tentang ilmu hadis dan juga ilmu hadis, maka ia merupakan antara semulia-mulia ilmu kerana ia berkait dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu hadis juga merupakan antara ilmu yang sangat mulia kerana ia berkait dengan penghulu sekalian Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan buat kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita nak membaca kitab At-Taqriratus Saniyah ini yang mensyarahkan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini, maka terlebih dahulu marilah kita cuba untuk melihat atau mengenali tentang hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sejarah perjalanan ilmu hadis ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ia dibukukan dan menjadi satu ilmu yang cukup penting dalam berkhidmat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rentetan itu ia bertolak daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan juga senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 7 menyatakan, berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Surah Al-Hashr ayat 7. Justru hadirin hadirat muslim muslimat, maka di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang kemuliaan hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, qala fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain menyebut fa in asdaqal hadits kitaballah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya sebaik-baik percakapan, sebenar-benar ucapan ialah kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka para ulama dalam mensyarahkan hadis ini, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala al-ulama lafzul hadi lahu ma'nayan. Dalam lafaz hadis tadi menyatakan tentang huda ataupun hadi. Maka huda ataupun hadi ini mempunyai dua makna yang bermaksud. Yang pertama ialah ad-dilalah wal irsyad, iaitu petunjuk dan juga bimbingan. Dan inilah yang dinisbahkan kepada Nabi dan juga Rasul dan juga Quran dan juga kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, maksud al-hadi ataupun huda dalam hadis Nabi SAW tadi yang saya bacakan tadi, bermaksud al-lutf, at-taufiq, wal-ismah, wat-ta'yid. Bermaksud ialah taufik, bimbingan, ataupun juga taufik, petunjuk, dan ismah, pemenjagaan, pemeliharaan, yang mana ia lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka sebabkan itulah maka para ulama sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, maka para tabi'in sejak zaman berzaman mengambil berat dalam mempelajari hadis dan juga ilmu hadis untuk berkhidmat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman sahabat Nabi sampailah pada zaman kita hari ini. Kenapa? Kerana sunnah itu merupakan sumber kedua selepas syarak, ini selepas Al-Quranul Karim. Yang mana hadis ataupun sunnah berperanan dalam untuk mentafsirkan nas-nas Al-Quran, untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran, mengkhususkan sesuatu yang umum yang terdapat dalam Al-Quran. Justru bila bicara tentang sejarah penulisan ataupun sejarah ilmu hadis untuk sampai kepada kita hari ini, maka para sahabat Nabi SAW sejak zaman berzaman menghafal hadis-hadis di dalam dada-dada mereka. Ini para sahabat Nabi, mereka meriwayatkan hadis dengan menghafal di dalam dada-dada mereka dan menyebarkannya kepada orang lain tanpa perlu kepada penulisan. Walaupun hakikatnya memang ada di kalangan sahabat Nabi, ada sebilangan yang menulis dalam suhuf-suhuf mereka, antaranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Lalu secara umumnya para sahabat Nabi menghafaz hadis dalam dada-dada mereka. Dan demikian ketika zaman Khulafa Ar-Rashidin, kibar at-tabi'in dan para fuqaha dan qadhi, mereka semua meriwayatkan hadis tanpa menulisnya dalam kitab. Disebabkan penulisan ketika itu masih belum tersebar dan juga tiada faktor yang mendorong untuk menulis akan hadis-hadis Nabi ini. Maka kesemua hadis tersebut dipelihara dalam dada-dada perawi hadis yang adil dan juga amanah. Itu kata para ulama, al-ilmu fi sudur. Ilmu itu berada dalam dada-dada rijal. Adapun yang tertulis pada kitab-kitab itu adalah sebagai ramzun, sebagai suatu rumus, simbol, ringkasan apa yang terdapat ilmu dalam dada-dada para ulama. Baik. Kemudian setelah itu berlalunya 100 tahun yang pertama, di mana semua perawi hadis, sama ada sahabat Nabi adalah merupakan perawi yang adil, yakni adil, terpelihara agama mereka, dan dhabit, yakni terpelihara, terjaga apa yang mereka nakalkan daripada Nabi SAW. Manakala tabi'in yang kabir, kibar tabi'in, merupakan golongan yang thiqah, yang percaya, yang dipercayai apa yang mereka riwayatkan. Dan mereka sentiasa bercakap benar dan sangat berhati-hati, tasyaddud, berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu
ada di kalangan sebilangan sahabat Nabi SAW yang bercakap mengenai tentang perawi-perawi hadis seperti Ibnu Abbas, Mubadah bin As-Samit dan lain-lain lagi. Manakala di kalangan para kibar at-tabi'in seperti Asy-Sya'bi, Sa'id bin Al-Musayyab dan lain-lain lagi. Kemudian selepas 150 tahun, maka muncul pula kumpulan-kumpulan dan kelompok-kelompok politik, maka tersebarnya semangat asabiyah, semangat perkauman, dan muncul golongan yang sengaja melakukan pendustaan, penipuan kepada hadis-hadis Nabi. Maka para ulama al-jarh wa ta'dil, ada satu ilmu dalam ilmu ulumul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang kritikan kepada perawi-perawi hadis, sama ada perawi itu lemah ataupun perawi-perawi itu ta'dil, yakni adil ataupun thiqah. Maka para ulama terpaksa berijtihad untuk menyelidiki tentang perawi-perawi hadis ini. Mereka cuba untuk mengkritik sanad-sanad hadis. Maka munculnya Imam Syu'bah, Imam Malik, Imam Ma'mar dan lain-lain lagi, sehinggalah sampai akhir zaman pengriwayatan hadis, iaitu akhir kurun yang ketiga, 300, akhir kurun yang ketiga sampai 300 tahun. Lalu ilmu ulumul hadis ini, bila kita bicarakan tentang ilmu ulumul hadis ini, telah dibukukan pada zaman tadwin, zaman pembukuan ilmu, dan demikian juga matan-matan hadis ini dibukukan pada awal kurun yang ke-2 Hijrah. Ini bermula tahun 100 hingga 200 Hijrah, maka itu zaman pembukuan ilmu ulumul hadis dan juga ilmu riwayat hadis, matan-matan hadis. Antara ulama pertama yang membukukan hadis ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani yang wafat tahun 124 Hijrah. Maka para ulama menulis pelbagai jenis-jenis ulum hadis dengan penulisan yang banyak. Ada yang menulis tentang perihal sanad, mengenai rijal-rijal hadis. Ada yang menulis tentang tarikh, tentang sejarah perawi-perawi hadis. Ada yang menulis tentang ilmu tabaqat, ilmu tentang tingkatan-tingkatan perawi-perawi hadis. Dan juga ada yang menulis kitab al-wafayat, kitab tentang tarikh-tarikh wafat para ulama-ulama hadis. Dan ada yang menulis mengenai perihal khabar, perihal hadis, ini perihal matan hadis juga, iaitu munculnya kitab-kitab al-ilal. Satu ilmu, cabang ilmu ulum hadis adalah ilmu ilal, ilmu untuk mencari sesuatu yang tersembunyi pada sanad ataupun matan hadis yang boleh menjejaskan kesahihan sesuatu hadis. Itu ilmu ilal yang kita akan sentuh nanti dalam bila kita bicarakan tentang kitab Manzumah Al-Baiquniyah nanti. Dan juga di sana ada kitab yang menulis tentang alfaz maratib al-qabul wal rad, tentang lafaz-lafaz untuk menentukan martabat-martabat perawi yang diterima ataupun ditolak oleh para ulama hadis. Dan pelbagai jenis ilmu-ilmu dalam ilmu usul hadis, sehingga akan dinukilkan oleh Ibnu Al-Mulaqqin yang wafat tahun 804 Hijrah, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila menyebut anna anwa'ahu tazidu ala mi'atain, iaitu jenis-jenis ilmu hadis ini sampai melebihi 200 jenis ilmu. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 277 Hijrah rahimahullah, dalam pembahagian hadis dhaif, beliau membahagikan sehingga 49 jenis, 49 bahagian hadis-hadis dhaif. Kemudian bila datangnya kurun yang keempat Hijrah, antara 300 hingga 400 Hijrah, maka ketika itu ilmu hadis sudah pun matang dan telah pun tetap istilah-istilah hadisnya, disebut sebagai istiqrar al-istilah. Saya pernah bertanya kepada Syekh Dr. Usamah As-Said Al-Azhari hafizahullah ta'ala ketika beliau membaca kitab Ma'rifatu Anwa' Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, tentang bilakah tempoh berlakunya istiqrarul istilah. Maka beliau menyebut pada kurun keempat Hijrah.
Mana antara 300 ke 400 Hijrah itu, maka berlakunya istiqrar al-istilah. Maka ketika itulah muncul Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramah-Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijrah dengan menulis kitabnya Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Namun kata para ulama, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nuzhatun Nadar, maka perbahasan dalam kitab Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i karangan Syekh Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi ini tidak meliputi kesemua perbahasan dalam ilmu hadis. Kemudian datangnya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat tahun 405 Hijrah menulis kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis yang menyebut lebih kurang 50 jenis ilmu hadis. Kemudian datang pula Abu Nu'aim Al-Isfahani yang wafat tahun 430 Hijrah menulis kitab Mustakhraj daripada kitab Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang beliau tulis. Kemudian datangnya pula selepas itu Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijrah yang menulis kitab Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah dan Al-Jami' li Adab Syekh was-Sami' mengenai tentang adab dalam pengriwayatan. Maka penulisan kitab Al-Khatib Al-Baghdadi ini menjadi rujukan oleh para ulama selepas beliau, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nuqtah. Kemudian selepas Khatib Al-Baghdadi datangnya Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi yang wafat tahun 544 Hijrah menulis kitab Al-Ilma' fi Dhabt Ar-Riwayah wa Taqyid As-Sama'. Kemudian setelah itu datang pula Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayaniji yang wafat tahun 580 Hijrah menulis kitab Ma la yasa'ul muhadditha jahluh. Kemudian datang pula Al-Hafiz Al-Faqih Abu Amru Uthman bin As-Salah bin Abdul Rahman Ash-Shahrazuri yang wafat tahun 643 Hijrah yang dikenali sebagai Al-Hafiz Ibn Salah. Beliau menulis kitab Ma'rifah Anwa'il Mil Hadith atau dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Salah yang dilantik untuk mengajar hadis di Madrasah Al-Ashrafiyah. Maka beliau menghimpunkan perbahasan-perbahasan yang berasingan dalam kitab-kitab yang pelbagai sebelum ini yang ditulis oleh para ulama. Maka para ulama memberi perhatian yang sangat besar kepada kitab Ibn Salah ini. Maka ada yang mensyarahkannya, ada yang meringkaskannya, ada yang menyusun nazam dan sebagainya. Baik. Kemudian selepas itu para ulama mengarang kitab, antaranya lain ialah Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang meringkaskan Muqaddimah Ibn Salah itu dengan nama Al-Irsyad ila Ilmi Al-Isnad. Kemudian beliau ringkaskan kitab Al-Irsyad itu kepada kitab At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian disyarahkan oleh Imam As-Sayuti rahimahullah dalam kitab At-Tadribur Ar-Rawi. Kemudian Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijrah juga menyusun satu alfiyah terhadap Muqaddimah Ibn Salah tersebut. Dan kemudian datangnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 892 Hijrah mengarang kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Kemudian beliau mensyarahkan kitab Nukhbatul Fikar dengan namanya Nuzhatun Nadar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar. Dan kemudian selepas itu datangnya Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 902 Hijrah dan beliau mensyarahkan Alfiyah Iraqi dengan menamakan Fathul Mughith. Baik, kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 911 Hijrah menulis kitab Tadribur Rawi yang mensyarahkan kitab Taqrib An-Nawawi. Kemudian
datangnya pula Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1080 Hijrah, yang dengan menyusun satu nazam yang masyhur dalam ilmu hadis yang merangkumi lebih kurang 34 bait sahaja, dinamakan sebagai Manzumah Al-Baiquniyah. Maka para ulama ramai yang berkhidmat dengan kitab Manzumah Baiquniyah ini, ada yang mensyarahkannya dan juga membuat hasyiah kepada kitab Manzumah Baiquniyah ini. Antara yang masyhur dalam mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini ialah Al-Allamah Al-Hafiz Muhammad bin Abdul Baqi Ibn Yusuf Az-Zurqani yang wafat tahun 1122 Hijrah, dan kemudian Al-Allamah Atiyah Al-Ajhuri yang wafat tahun 1190 telah membuat hasyiah kepada kitab syarah ini. Maka berterusan para ulama menulis kitab-kitab mustalah hadis ini, antaranya Syekh Muhaddith Tahir Al-Jazairi Ad-Dimashqi yang wafat tahun 1338 Hijrah, maka menulis kitab Tawjihun Nazar ila Usulil Athar. Dan demikian juga adanya ulama Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi yang wafat tahun 1332 Hijrah, mengarang kitab bernama Qawaidut Tahdits min Funun Mustalahil Hadits. Dan sampai ke hari ini para ulama menulis kitab-kitab dalam ilmu Mustalahul Hadis. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila membicarakan tentang ilmu hadis ini, maka para ulama, sebelum kita masuk membicarakan tentang kitab Taqrirat As-Saniyah ini, sedikit mukaddimah berkenaan dengan ta'rif ilmu hadis yang mana dibahagikan oleh para ulama, terbahagi kepada dua, iaitu ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah, supaya kita mengetahui perbezaannya dan bagaimana di sana ada kitab-kitab penulisan dalam setiap jenis ilmu tersebut. Baik. Disebut tentang ilmu hadis itu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu khas bil riwayah dan ilmu khas bil dirayah. Para ulama mentakrifkan ilmu hadis riwayah ini sebagai suatu ilmu yang merangkumi ilmun yashtamilu ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ilmu yang berkait dengan perbicaraan, ucapan, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa af'alihi, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsafihi, dan sifat-sifat Nabi, yakni sifat khilqiyah, sifat kejadian Nabi, ataupun sifat khuluqiyah, sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqriratihi, dan juga takrir, yakni ikrar Nabi, yakni apa-apa yang Nabi tidak suruh dan tidak tegah, maka ia merupakan ikrar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga wariwayatiha, dan juga pengriwayatan hadis-hadis Nabi ini juga adalah ilmu hadis riwayah. Wadhabtiha, dan bagaimana nak mendhabitkan, nak membacanya, membaca hadis-hadis Nabi ini. Wa tahriri alfaziha, dan juga tahrir lafaz-lafaz, menjelaskan lafaz-lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tahrir dalam menulis hadis-hadis, menulis lafaz-lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, apakah maudhu' ilmu hadis riwayah ini? Kata para ulama, maudhu' ilmu hadis riwayah, ilmu yang pertama ini, ialah zatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu zat Nabi itu sendiri. Dari sudut apa? Dari sudut ucapannya, perbuatan Nabi. Ucapan Nabi, Nabi menyebut innamal a'malu binniyat, maka itu adalah aqwalun Nabi. Dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berwuduk, Nabi salat, itu juga perbuatan Nabi. Itu juga adalah merupakan maudhu' dalam perbahasan ilmu hadis riwayah. Wa taqriratuhu, dan juga takrir, ikrar Nabi ini. Dan juga sifat-sifat Nabi SAW itulah merupakan maudhu' perbahasan dalam ilmu hadis riwayah. Apakah faedah dalam mempelajari ilmu hadis riwayah ini? Kata para ulama, iaitu al-ismatu 'anil khata', itu untuk memelihara daripada
melakukan kesalahan dalam menakalkan ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir Nabi dan juga sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan matlamat untuk mempelajari ilmu hadis riwayah ini ialah untuk mencapai kejayaan al-fauz bis sa'adati fi daraini, untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Maka kita nak berjaya bukan sekadar hanya di dunia, tapi kita nak berjaya di akhirat. Kenapa? Sebab terdapat pada kemuliaan ilmu hadis itu sendiri. Apakah kemuliaan ilmu hadis riwayah ini? Maka kata para ulama, ilmu hadis riwayah ini mulia dan antara semulia-mulia ilmu, kerana dengan ilmu hadis riwayah ini kita dapat mengetahui cara bagaimana nak ittiba', macam mana nak ikut akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah baginda Nabi, mudah-mudahan kamu semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian di sana terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka ini mencintai Allah, maka hendaklah ia mengikutiku, yakni mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka mereka akan dicintai oleh Allah, bahkan mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka sebab itulah para ulama hadis mereka berusaha mempelajari ilmu hadis, meriwayatkannya, bermusafir, berjalan, merentasi daerah, kampung, negara untuk mendengar hadis-hadis Nabi, untuk bertujuan mengikut akan ittiba' akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu ilmu hadis riwayah. Dan siapakah yang mula menulis dalam ilmu hadis riwayah ini? Sebagian para ulama menyatakan orang yang pertama yang menulis ilmu hadis riwayah ini ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani, ataupun dikenali sebagai Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang wafat tahun 124 Hijrah. Namun sebelum Ibnu Shihab Az-Zuhri memang ada di kalangan para sahabat Nabi yang menulis di dalam suhuf dan sahifah mereka, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Namun yang menulis, yang tadwin, yang membukukan yang lebih banyak ataupun lebih baik ialah Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang alim Hijaz dan juga Syam, kerana beliau menulis disebabkan perintah daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kemudian selepas itu maka para ulama menulis, menyusun hadis-hadis riwayah ini dalam kitab-kitab penulisan mereka yang juga bercampur dengan aqwal sahabat, bercampur dengan ucapan-ucapan sahabat dan juga fatwa-fatwa tabi'in. Maka datangnya Imam Malik menulis kitab Muwatta'nya. Adanya Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj menulis di Mekah. Dan juga menulis Abu Abdul Rahman Al-Auza'i di Syam. Kemudian adanya Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri juga di Kufah, menulisnya di Kufah. Kemudian Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Maka kesemua mereka ini menulis akan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian datangnya Ubaidullah bin Musa Al-Absi Al-Kufi menulis kitab Musnad. Kemudian juga Musaddad bin Musarhad Al-Basri mengarang kitab Musnad juga. Kemudian Asad bin Musa Al-Umawi juga mengarang kitab Musnad. Demikian Nuaim bin Hammad Al-Khuzai juga mengarang kitab Musnadnya.
Kemudian para ulama mengikut jejak langkah mereka ini, maka antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab Musnad yang masyhur, kitab yang banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam puluhan jilid. Dan juga Ishaq bin Rahuyah, sebutannya Ishaq bin Rahuyah. Adapun ahli lughah menyebut Rahawih, tapi para ulama hadis, kata guru kami Syekh Usamah, menyebut, dalam ulama hadis mereka menyebut Ishaq bin Rahuyah, itu sebutannya. Adapun ulama nahwu menyebut Rahawih, macam sebut Sibawih. Dan juga demikian Uthman bin Abi Shaybah mengarang kitab hadis. Kemudian selepas itu datangnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang masyhur. Maka beliau melihat penulisan-penulisan para ulama sebelumnya yang mana berhimpun padanya hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada sebahagian yang merangkumi hadis dhaif. Maka dengan sebab itu beliau berhasrat untuk menghimpunkan hadis-hadis sahih. Maka Imam Al-Bukhari dianggap sebagai orang ataupun ulama yang pertama yang mengkhususkan penulisan kitab yang menghimpunkan hadis-hadis sahih dalam suatu penulisan. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Fajazahumallahu ta'ala lil muslimina khaira. Maka besar jasa Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam menghimpunkan hadis-hadis sahih dalam kitab kedua-dua mereka, yang kedua-dua itu merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Baik, itu ilmu hadis riwayah. Pembahagian yang kedua ialah ilmu hadis dirayah, ilmu tentang hadis dirayah. Maka ulama mentakrifkan ilmu hadis dirayah sebagai ilmu mengenai haqiqatul riwayah, ilmun yu'rafu bihi haqiqatul riwayah, ilmu yang dapat mengetahui dengannya hakikat pengriwayatan hadis dan juga syarat-syarat dalam pengriwayatan hadis. Ini ilmu hadis dirayah. Dan juga jenis-jenis pengriwayatan dan juga hukum-hukum pengriwayatan dan juga hal-hal perawi-perawi hadis, dan demikian juga syarat-syarat dalam meriwayatkan hadis, dan demikian juga ialah bentuk-bentuk penulisan dalam pengriwayatan hadis dan apa-apa yang berkait dalam pengriwayatan hadis. Maka inilah ilmu hadis dirayah, ilmu hadis dirayah. Yang pertama tadi ilmu hadis riwayah, yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Baik. Maka ilmu yang dapat mengetahui tentang hakikat pengriwayatan ini, maka maksud hakikat pengriwayatan itu ialah mengetahui tentang apa yang dinakalkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat-syarat dalam pengriwayatan ialah seperti syarat-syarat dalam tahammul, dalam mendengar hadis dan juga menyampaikan hadis. Ada cara tahammul sama' mendengar, ada cara tahammul ard dibentangkan, ada cara memberi ijazah. Itu semua dia punya cara-cara tahammul hadis dalam nak meriwayatkan hadis. Ini mendengar dan juga dalam nak meriwayatkan hadis. Dan jenis-jenis pengriwayatan, ada jenis-jenis yang bersambung ittisal, ada jenis-jenis pengriwayatan yang bersambung sanadnya daripada perawi sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada jenis-jenis pengriwayatan yang inqita', yang terputus, yakni tak bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Dan hukum hakam yang berkait dalam pengriwayatan hadis, maka adakah hadis itu diterima ataupun hadis itu ditolak. Dan mengenai perihal perawi hadis, maka maksudnya ialah tentang adakah perawi itu adalah adil ataupun thiqah dan juga dhabit, ataupun perawi itu perawi yang dikritik, yang ditajrah, yang dikritik oleh para ulama hadis. Dan syarat-syarat dalam pengriwayatan ialah syarat-syarat dalam nak tahammul, dan juga ada syarat dalam nak mendengar hadis dan juga dalam nak meriwayatkan, menyampaikan hadis Nabi. Baik. Bila menyentuh tentang asnaf marwiyat, tentang bentuk-bentuk penulisan pengriwayatan hadis-hadis Nabi, ini ada banyak. Antaranya adalah kitab Jawami'.
kitab jawami', kitab jami', kitab yang menghimpunkan tentang bahagian-bahagian hadis-hadis seperti ilmu tentang hadis-hadis akidah, hadis-hadis hukum hakam, hadis-hadis tentang riqaq, tentang perihal hari kiamat, hadis-hadis tentang adab untuk makan dan minum, hadis-hadis tentang safar, tentang musafir, hadis yang berkaitan tentang tafsir, tarikh dan juga siyar, hadis tentang fitan, ini tentang fitnah-fitnah, dan juga hadis tentang manaqib para sahabat Nabi. Baik. Maka itu kitab jawami'. Seperti kitab Jami' Imam Al-Bukhari, kitab Jami' Imam Muslim, juga kitab Jami' Imam At-Tirmidzi. Setengah pendapat para ulama mengatakan termasuk dalam kitab Jami' juga. Yang keduanya ada jenis pengriwayatan yang berkenaan dengan kitab Sunan. Kitab Sunan ialah kitab yang disusun mengikut bab-bab fiqh. Bermula dengan kitab taharah, solat, zakat, puasa sehinggalah akhir dalam bab ibadat. Yang ini boleh kita jumpa dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Dan di sana ada kitab Masanid, kitab Masanid, kitab yang menghimpunkan yang menyebut tentang hadis-hadis mengikut tertib sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia mengikut huruf hijaiyah, susunan huruf alif, ba, jim, alif, ba, ta, jim ikut huruf hijaiyah, ataupun ia disusun mengikut perawi sahabat yang mana masuk Islam dahulu. Itu kitab Musnad atau kitab Masanid. Ataupun disusun pengriwayatan sahabat Nabi itu berdasarkan kemuliaan nasab keturunan. Ini barangkali nasab Quraisy didahulukan berbanding dengan riwayat daripada nasab-nasab keturunan yang lain. Dan ada jenis kitab yang disebut sebagai kitab ma'ajim. Kitab ma'ajim itu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mengikut susunan syuyukh, susunan syekh pengarang. Berdasarkan siapa yang dahulu wafat daripada guru-gurunya. Ataupun mengikut susunan huruf hijaiyah, ataupun berdasarkan kemuliaan, ataupun berdasarkan siapa yang paling terkehadapan dalam ilmu dan juga taqwa. Namun kebiasaannya kitab ma'ajim, kitab mu'jam ini ditulis berdasarkan huruf hijaiyah. Seperti contoh kitab mu'jam oleh Imam Al-Hafidh At-Tabarani. Imam Al-Hafidh At-Tabarani mengarang kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Wasit dan Mu'jam As-Saghir. Kemudian ada kitab yang disebut tentang kitab Al-Ajza'. Kitab hadis, kitab Ajza' ini ialah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada seorang rijal, seorang perawi yang satu. Sama ada perawi itu pada tabaqat sahabat ataupun selepas daripada sahabat. Seperti juzuk hadis Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, ataupun juzuk hadis Malik radhiyallahu an dan seumpama dengannya. Dan juga kadang-kadang diberikan kitab ajza' ini yang menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan tajuk yang satu. Seperti Imam Bukhari mengarang kitab juzuk Raf'ul Yadain, mengangkat tangan. Baik. Dan di sana ada kitab yang menulis tentang mustakhrajat. Kitab mustakhrajat ini adalah mustakhraj, iaitu kitab yang mana seorang muhaddis itu berpegang kepada suatu kitab hadis yang sebelumnya, seperti Sahih Bukhari. Ada seorang muhaddis itu melihat Sahih Al-Bukhari, kemudian dia cuba mengeluarkan hadis dengan sanad muhaddis tersebut dengan yang selain daripada sanad Imam Bukhari. Makna sanadnya itu tidak mengikut Imam Al-Bukhari, tapi melalui sanad muhaddis itu sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah disebut sebagai kitab Al-Mustakhraj.
seperti kitab Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari oleh Ismaili dan juga Al-Barqani, dan juga kitab Mustakhraj Sahih Muslim bagi Abi Awanah Al-Asfaraini dan seumpama dengannya. Jadi itu kitab Al-Mustakhraj. Ini kitab yang mana dia melihat kitab sebelumnya, melihat hadis, contoh hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, maka dia cuba mengeluarkan hadis yang matannya sama tapi sanadnya berbeza dengan sanad Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Seterusnya ada kitab Al-Mustadrakat, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang ditinggalkan dalam kitab-kitab hadis yang lain tetapi mengikut akan syarat-syarat para ulama tersebut, seperti kitab Mustadrak Imam Al-Hakim Naisaburi ala Sahihain, kitab yang mana beliau mengeluarkan hadis-hadis yang mana tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tetapi sanadnya itu, hadis itu mengikut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, maka Imam Hakim mengeluarkan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu dipanggil Al-Mustadrakat. Dan di sana ada kitab Al-Atraf, kitab Atraful Hadis, iaitu kitab yang mana menyebut awal hadis yang menunjukkan kepada baki-baki matan hadis yang seterusnya, maka didatangkan Atraful Hadis. Seperti Atraf Sahihain, kita Atraf Sahihain dan juga Atraf Kutubul Khamsah. Ini yang mendatangkan awal hadis yang terdapat dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim, maka didatangkan Atraf hadis-hadis tersebut. Baik, apakah maudhu', apakah topik ataupun tajuk ataupun perbahasan ilmu hadis dirayah ini? Maka kata para ulama, maudhu'nya yang dibincangkan dalam ilmu hadis dirayah ini ialah ar-rawi wal marwi min haitsul qabul wal rad, iaitu perawi-perawi hadis dan al-marwi, iaitu pengliwayatan dari sudut perawi itu diterima ataupun ditolak, dari sudut pengriwayatan itu diterima ataupun ditolak oleh para ulama hadis. Maka itu maudhu' ilmu hadis dirayah. Dan apakah faedah mempelajari ilmu hadis dirayah ini? Ialah dapat mengetahui tentang apa-apa hadis yang diterima dan apa-apa hadis yang ditolak oleh para ulama, menyebabkan kita lebih berhati-hati, berwaspada dalam berpegang dengan hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka bila berbalik kepada kitab yang dikarang oleh para ulama yang kita nak bacakan pada malam ini ialah At-Taqiratus Saniyah fi Halli Alfaz Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini, yang saya sebutkan tadi. Kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini dikarang oleh seorang ulama yang namanya menjadi khilaf, menjadi persisihan pendapat para ulama. Siapakah pengarang Manzumah Al-Baiquniyah ini? Ada ulama yang menyatakan bahawa beliau ialah Umar, nama beliau ialah Umar. Ada ulama yang mengatakan namanya ialah Taha. Jadi berlaku persisihan pendapat para ulama, yang mana Umar, Syekh Umar ataupun Taha ini bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Al-Dimashqi Al-Syafi'i ini antara seorang yang alim dalam ilmu hadis, namun tak dikenali di kalangan para ulama. Kerana nama beliau menjadi khilaf, menjadi persisihan pendapat para ulama. Bahkan tarikh lahirnya juga tidak diketahui. Tarikh wafatnya secara tepat pun tidak diketahui oleh para ulama. Hanya mengetahui hidup sekitar sebelum tahun 1080 Hijrah. Walaupun demikian, beliau ini tidak dikenali, tetapi kitabnya qabul, diterima oleh para ulama hadis. Ramai para ulama berusaha untuk mempelajarinya, mensyarahkan nazam ini.
yang merangkumi 34 bait dalam Bahar Rajaz, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, sebanyak 3 kali, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Maka para ulama cuba untuk mensyarahkannya. Maka disebutkan antaranya oleh para ulama terdapat lebih kurang 15 kitab yang mensyarahkan manzumah Baiquniyah ini yang dicetak, dan demikian ada juga syarah-syarah yang masih dalam bentuk makhtutat. Lebih kurang ada 14 makhtutat yang mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini. Nak katanya kitab Manzumah Baiquniyah ini walaupun pengarangnya tidak dikenali, tetapi disebabkan keikhlasan beliau menyusun nazam ini untuk bagi golongan permulaan untuk mempelajari ilmu hadis mubtadi'in, untuk mempelajari ilmu hadis, maka para ulama memberi inayah, perhatian yang besar terhadap kitab Manzumah Baiquniyah ini. Baik, maka antara yang mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini ialah Al-Ustaz Hasan Muhammad Al-Mashat yang kita dalam kitab Taqrirat Saniyah ini, yang mana bila kita rujuk Al-Imam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat ini antara ulama al-allamah yang cukup masyhur di Haram Al-Makki, ulama Mekah, yang beliau hidup dalam tahun 1317 Hijrah sehingga 1399 Hijrah. Yang nama beliau ialah Muhammad bin Abbas bin Ali bin Abdul Wahid Al-Mashat Al-Makki Al-Maliki, yang ia berasal daripada keluarga daripada Fas di Maghrib. Ini saya rujuk kepada Mu'jam Ma'ajim wal Masyikhat yang disusun oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'ashli hafizahullah ta'ala. Maka beliau dilahirkan di Mekah dan beliau membesar di bawah didikan asuhan ayah beliau, dan beliau membaca Al-Quranul Karim, dan beliau memperelokkannya bacaannya dengan gurunya Muhammad As-Sannari, dan beliau mempelajari ilmu khat, imla dan juga hisab kepada gurunya As-Said Hasan. Kemudian beliau masuk kepada Madrasah As-Saulatiyah. Ini suatu madrasah yang lama di Makkah Al-Mukarramah. Sekolah yang diasaskan oleh seorang ulama daripada India, Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Sekarang kita Izharul Haq dasarkan infak ataupun wakaf daripada seorang wanita daripada India juga, disebut sebagai As-Saulah atau Saulah. Maka itu dinisbahkan nama madrasah ini Madrasah As-Saulatiyah. Maka beliau masuk ke Madrasah Saulatiyah ini pada tahun 1329 Hijrah, dan beliau mempelajarinya dengan masyayikh-masyayikh di Makkah Al-Mukarramah seperti Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Ad-Dahan yang wafat tahun 1327 Hijrah, dan juga kepada Syekh Mushtaq Ahmad Al-Kamfuri, Syekh Jamal bin Muhammad Al-Amir Al-Maliki yang wafat tahun 1349 Hijrah, dan juga guru beliau Umar bin Abi Bakar Bajunaid yang wafat tahun 1354 Hijrah, dan juga Syekh Muhammad Abdullah Zaidan Al-Shanqiti, Syekh Khalifah bin Hamd Al-Nabhani yang wafat tahun 1362 Hijrah, dan Syekh Isa bin Muhammad Al-Rawas, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi yang wafat tahun 1368 Hijrah. Dan beliau juga mempunyai masyayikh daripada Haramain yang beliau riwayatkan daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Bar yang wafat tahun 1367 Hijrah. Juga guru beliau Syekh Alwi bin Tahir Al-Haddad, wafat tahun 1382 Hijrah. Dan juga Syekh Abdul Qadir bin Taufiq Al-Shalabi At-Tarabulsi, dan Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Ansari. Dan juga ada syekh-syekh guru-guru beliau daripada luar Haramain, antaranya ialah Syekh Muhammad Bakhid Al-Muti'i
yang wafat tahun 1354 Hijrah. Yani Syekh Muhammad Bakhit Al-Mut'i antara ulama Mesir, ulama Al-Azhar. Juga guru beliau daripada luar Haramain ialah Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Dan ramai lagi di kalangan guru-guru beliau. Dan beliau pernah diberi keizinan untuk mengajar di Haram Makki Syarif dan juga di Madrasah Saulatiyah, dan ramai para ulama yang menjadi anak murid kepada beliau. Dan beliau mengarang kitab yang juga sangat banyak dan juga baik, dan disebutkan di sini ada 15 penulisan beliau yang sangat berfaedah dalam ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu faraid, ilmu sirah, ilmu tarajum, ilmu mantiq dan juga ilmu al-ward. Ada kitab yang biasa kita dengar, kitab Is'afu Ahli Iman bi Wasaifi Syahri Ramadan. Kitab tentang pesanan-pesanan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan tanggungjawab pada bulan Ramadan. Ada tugas-tugas yang perlu dibuat pada bulan Ramadan. Dan ramai para ulama yang lahir daripada asuhan, didikan, bimbingan daripada Syekh Hasan Mashab. Antaranya ialah Syekh Ismail bin Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 1414 Hijrah. Lahirnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri Al-Hadrami. Kemudian lahirnya tokoh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, yang merupakan guru kepada guru kami. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari antara guru pada guru kami, iaitu guru pada Syekh Yusri bin Mushti As-Said Jam Al-Hasani hafizahullah ta'ala, dan guru kepada Syekh Al-Allamah Dr. Ali Jum'ah. Juga adanya ulama anak murid beliau ialah Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Abu Ghuddah Al-Halabi, seorang muhakkik yang terkenal, itu anak murid kepada Syekh Hasan Mashab. Dan juga adanya anak murid beliau iaitu Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki, seorang ulama yang terkenal di Makkah. Dan juga Syekh Muhammad Yasin, Syekh Muhammad bin Muhammad Awamah hafizahullah ta'ala, iaitu seorang muhakkik dalam ilmu hadis yang terkenal. Dan juga Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki Al-Muslim Dunia, yang terkenal sebagai Muslim Dunia. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahullah ta'ala. Maka ramai para ulama yang lahir daripada asuhan dan juga bimbingan kepada Syekh Hasan Muhammad Al-Mashab rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka mengambil barakah dalam mukadimah kita pada hari ini, kelas pertama ini, marilah kita melihat akan mukadimah kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Mashab sebelum beliau mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini. Dan insya-Allah dalam pengajian yang akan datang, saya akan menghuraikan kitab taqrirat ini. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fadilatul ustaz al-allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashab rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina وعلومنا في دارين آمين. خطبة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن نضر وجوه أهل الحديث وجعل مكانتهم عالية في القديم والحديث، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد مرفوع المقام وعلى آله وأصحابه الذين عز بهم الإسلام. أما بعد،
فهذه التقريرات السنية في حل ألفاظ المنظومة البيقونية دعت الحاجة إلى جمعها لناشئة العصر، لا سيما أبناء مدرستنا الصولتية، لتكون لهم عونا في فهم ما أشكل، ومنهجا واضحا إن شاء الله تعالى لما فوقها من المطول، راجيا من الله تعالى أن يقرن ذلك بالقبول ويجعله من العمل الخالص الموصل أو الموصل للمأمول. وما وجدت أيها الناظر في ذلك من صواب فمن الله مجزل العطاء، أو من خطأ فمن قصوري، وأنا الحري بالخطأ، وبالله اعتمادي وإليه استنادي. Baik. Jadi sebagai mukadimah saya terjemahkan dahulu, dan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang biiznillah saya akan mensyarahkan mukadimah ini agar kita mengambil sedikit faedah daripada mukadimah yang disusun oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mash'ad ini. Baik, pengarang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Hamdan liman nadhara wujuha ahli al-hadith. Ini segala puji-pujian, ini puji-pujian bagi Allah, bagi Tuhan yang menyerikan wajah-wajah ahli hadis, wajah-wajah para ahli hadis, dan juga menjadikan kedudukan mereka, kedudukan para ahli hadis aliyatan fil qadim, kedudukan mereka yang tinggi sejak zaman dahulu sehinggalah pada hari ini. Wa usalli wa usallim, dan saya berselawat dan menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad, kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marfu'il maqam, yang merupakan yang ditinggikan kedudukannya, yang diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab mereka lah Islam itu dapat dimuliakan, dengan sebab ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambung mata rantai perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun demikian, di faslul khitab yang merupakan juga sunnah Nabi dalam berbicara. Fahadhihi, dan inilah at-taqriratus saniyah, keterangan-keterangan yang baik, yang elok dalam merungkaikan lafaz-lafaz manzumah Baiquniyah, nazam yang disusun oleh Imam Al-Baiquni, yang berhajat da'atil hajah, yang berhajat untuk dihimpunkan padanya. Yani Imam Syekh Hasan Mash'ad menyatakan beliau berhajat untuk menghimpunkan huraian-huraian dalam merungkaikan lafaz-lafaz dalam manzumah Baiquniyah ini, kerana berhajat untuk siapa? Untuk linasyiatil asri, untuk golongan yang baru dalam mempelajari ilmu hadis, di kalangan penuntut ilmu. La siyama, terutama sekali kepada anak-anak atau para pelajar di Madrasah As-Saulatiyah di Makkah Al-Mukarramah. Dan apa tujuan Syekh Hasan Mash'ad mengarang kitab Taqrirat Saniyah ini, yang mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini, adalah untuk menjadi sebagai aunan, menjadi bantuan, pertolongan
kepada penuntut-penuntut ilmu umumnya dan penuntut-penuntut ilmu di madrasah salatiyah secara khususnya dalam nak memahami apa-apa yang muskil, yang menjadi permasalahan yang ada tidak difahami oleh para penuntut ilmu, maka di kitab Taqrirat Saniyah ini sebagai bantuan untuk membantu mereka. Dan juga manhajan wadihan sebagai suatu manhaj, sebagai suatu metodologi dalam nak mempelajari ilmu hadis, satu kurikulum, suatu silibus yang wadih, yang jelas dalam nak mempelajari ilmu hadis. Kerana nak mempelajari ilmu hadis, maka di sana ada tingkatan-tingkatan darjat dalam nak mempelajari ilmu hadis. Antaranya kata para ulama, iaitu mempelajari ilmu mustalahul hadis, itu tingkatan yang pertama, mempelajari ilmu mustalahul hadis. Tingkatan yang kedua adalah mempelajari ilmu takhrij wa dirasat asanid, mempelajari ilmu takhrij, ilmu untuk mengetahui sumber asal hadis yang dibaca ataupun yang dipelajari, dan juga mengkaji sanad-sanad hadis yang terdapat dalam hadis tersebut. Itu tingkatan yang kedua. Dan ada tingkatan yang ketiga, itu fiqhul hadis, mempelajari kefahaman daripada hadis-hadis tersebut. Maka itu tingkatan yang ketiga. Maka dalam mempelajari ilmu hadis ini ada kitab-kitab yang untuk permulaan. Maka kitab Manzumah Baiquniyah ini dianggap sebagai kitab permulaan bagi para penuntut ilmu hadis. Maka dengan kitab syarahan Syekh Hasan Mashhad ini dapat membantu mereka untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi daripada kitab Manzumah Baiquniyah ini. Ini disebut kitab mutawwal yang saya sebutkan di awal perbahasan tadi. Dalam sejarah kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama, sejak zaman berzaman ada kitab yang mutawal, kitab yang tebal-tebal. Kitab Fathul Mughith, Syarah Alfiyah oleh Imam Sakhawi, Syarah Alfiyah Imam Iraqi, kitab Tadribur Rawi. Ini kitab-kitab yang tebal dalam perbahasan ilmu hadis. Rajian minallahi ta'ala, dan kata Syekh Hasan Mashhad, beliau menulis kitab ini mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dihimpunkan ataupun diiringi agar kitab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menulis kitab ini dengan harapan agar Allah terima kitab ini sebagai panduan dan bimbingan rujukan kepada para penuntut ilmu. Dan beliau juga berdoa agar Allah Ta'ala menjadikan penulisan kitab ini sebagai suatu amalan yang khalis, amalan yang ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menyampaikan kepada makmul, sampai kepada apa yang dicita-citakan, yakni dapat sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dapat berdampingan dengan Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebut di akhir kitab ini, wa ma wajadta ayyuhan nadhir, dan apa-apa yang kamu dapati wahai orang yang melihat, yang membaca, yang meneliti akan kitab Taqrirat Saniyah ini, kalau temui daripada kitab ini apa-apa yang sawab, apa-apa yang baik, maka ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mudzilil ata, yang mana Allah lah yang banyak memberi pemberian segala kebaikan-kebaikan. Au min khata'in, ataupun apa yang kamu dapati daripada kitab Taqrirat Saniyah ini adanya kesilapan-kesilapan, maka ia daripada kekuranganku, famin kusuri, wa anal hariyu bil khata', dan sayalah yang mana banyak yang lebih ataupun yang banyak melakukan kesilapan. Ini ucapan tawadhu' Syekh Hasan Mashhad di penghujung muqaddimah beliau ini, dan beliau menyebut di akhir kitab ini, wabillahi i'timadi, dan dengan Allah lah aku bersandar ataupun merasa kuat, berpegang, i'timad, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kita bersandar segala usaha, segala daya dan segala upaya kita.
seperti yang kita sebut, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, itu mukaddimah kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah dalam pengajian akan datang kita akan sambung dalam perbahasan sedikit perbahasan mukaddimah ini, dan juga masuk pada perbahasan dalam manzumah Baiquniyah ini dengan bait-bait yang disusun oleh Nazim Syekh Umar bin Taha Al-Baiquni rahimahullah ta'ala. Jadi setakat itu dahulu pertemuan kita yang pertama sebagai mukaddimah ini. Dan dalam mempelajari ilmu hadis ini, maka ia memerlukan kepada kesabaran. Memerlukan kepada kesabaran. Kerana kita akan bertemu dengan istilah-istilah. Kita akan bertemu dengan ta'rif-ta'rif yang ditulis oleh para ulama dan juga penulisan-penulisan para ulama. Maka ia berhajat kepada kesabaran. Berpesan Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim dalam satu muhadarah beliau di Al-Azhar Al-Sharif, maka beliau berpesan dalam nak mempelajari ilmu hadis ini, maka ada 3 perkara penting. Yang pertamanya ialah niyah sadiqah. Kena ada niat yang betul, niat yang benar. Mempelajari ilmu hadis, maka kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk nak mengikut ittiba' akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang niat ini tempatnya, kata beliau Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, seorang syekh hadis di Mesir, maka beliau menyebut tempatnya ialah di hati. Niat adalah pada hati. Dan berkata guru kami Dr. Muhanna dalam satu pengajian beliau di Masjid Al-Azhar Al-Sharif yang saya sempat hadir ketika saya belajar di sana, maka beliau menyebut man saddaqa fi talab jama'allahu ma'a ahli adab. Barang siapa yang benar dalam tuntutannya, niatnya nak mempelajari ilmu hadis, maka dia akan dihimpunkan bersama-sama ahli adab, dihimpunkan bersama dengan para ulama. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, yang benar untuk mencari ilmu hadis, akan membuatkan kita untuk mendekati, untuk berdampingan dengan para ulama hadis, para ulama yang memberi bimbingan kepada kita. Kemudian yang keduanya, dalam mencari ilmu hadis, maka perlu ada azimah, kena ada kesungguhan, kena ada keazaman. Kerana nak mempelajari ilmu ini, maka dia akan berhadapan dengan masyaqqah, ada ujian, ada cabaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah dalam mempelajari ilmu hadis, maka perlu untuk menyusun waktu, tanzim al-waqti. Perlu susun waktu untuk membaca, mendengar, mempelajari ilmu hadis ini. Tak boleh banyak, maka ambil sedikit masa. Kata Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, maka sebelum tidur beliau akan meluangkan masa 10 minit untuk membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulumul hadis. Maka bila dibaca berterusan, maka insya-Allah boleh mengkhatamkan kitab tersebut. Maka mudah-mudahan kita dapat memberikan waktu kita ini untuk membaca kitab Manzumah Baiquniyah ini, ataupun Taqrirat Saniyah yang mensyarahkan kitab Manzumah Baiquniyah ini, dan mudah-mudahan dikurniakan kita khatam. Dan saya bukanlah yang terbaik dalam nak menghuraikan kitab ini, namun atas permintaan daripada Ustaz Harun Nizam yang minta saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya pelajari sewaktu belajar di Mesir dahulu, ketika di Mesir saya mengambil bidang usuluddin dalam ilmu hadis, dalam takhasus hadis wa ulumih, dan juga sempat untuk melanjutkan pelajaran dalam dirasah mulia dalam ilmu hadis tamhidi, namun tidak lepas
tidak berjaya dalam peperiksaan, maka saya pulang dan sedikit 2 tahun itu berkesempatan dalam bertalaqi dengan masyayikh-masyayikh dalam ilmu hadis dan juga ilmu mustalah hadis yang insya-Allah apa yang saya ada saya cuba kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan. Lastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik. Mungkin di sana ada masyayikh-masyayikh, asatizah-asatizah yang lebih baik daripada saya, namun sedikit lebih kurang apa yang saya ada untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Apa yang saya dapat daripada masyayikh-masyayikh di sana, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadr, insyaallah akan sambung pada siri yang kedua akan datang biiznillah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan sama-sama membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.